Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Okey, video ni kalau kata lebih baiklah sebelum tuan-tuan dan puan-puan menonton video ini, pembelajaran bagi topik yang kedua adalah lebih baik sekiranya betul-betul faham topik yang pertama. Okey, actually video ni saya tertinggal, topik ni saya tertinggal. Normally saya mengajar orang yang dah ada experience dalam forex 5 tahun, 3 tahun ke atas dan sebagainya. Saya terlupa saya sedang membuat recording untuk yang totally fresh, yang betul-betul baru dalam bidang forex. Okay, so video yang ketiga, rahsia pergerakan candle. Rahsia pergerakan candle tu tadi actually dia jadi pecah dua. Basic forex ni dia akan pergi kepada type of pair yang kita tengah tengok sekarang ni, yang akan dijelaskan dalam video ini, dan seterusnya selepas basic forex juga boleh terus ke topik yang ketiga, iaitu rahsia pergerakan candle. Okey, baik. So kita akan start video ini dengan menerangkan apakah perbezaan currency yang ada dalam forex trading. Okey, saya dah senaraikan ada 8 keseluruhannya untuk major currency dan ada 4 contoh untuk minor currency. Dan minor currency ni dia berbeza-beza mengikut broker. Ada setengahnya yang masukkan ZAR, ada yang masukkan NOK, ada yang masukkan macam-macam currency lah. Okey, cumanya kita memberikan penekanan kepada major currency: USD, Euro, GBP, AUD, JPY, CHF, NZD, CAD. Okey, so kalaulah kata saya sebut USD, bermaksud currency tersebut merupakan United States Dollar. Okey, dia cara yang paling mudah, dua abjad yang berada di hadapan merupakan singkatan kepada nama negara tersebut. Manakala abjad yang ketiga, sebagai contoh dolar, pound, Australian dollar, yen, franc, New Zealand dollar dan Canadian dollar. Yang abjad yang ketiga itu merupakan short form kepada setiap currency yang berkenaan. Baik, so ini dia 8 major currency. Okay, kita ada United States of America, kita ada Europe, kita ada Great Britain, kita ada Australia, kita ada Japan, kita ada Switzerland, kita ada New Zealand, kita ada Canada. Minor currency pula mana-mana negara ataupun mata wang selain yang dinyatakan daripada 8 yang di sebelah kiri ni. Okey, saya akan buka dekat chart. Okey, so ini tuan-tuan boleh nampak, saya pilih satu contoh, NZD USD. So nampak tak? New Zealand dollar, US dollar. Kalau kita pergi dekat Euro versus US dollar, dia akan jadi macam tu. Kalau kata kita pergi dekat CHF JPY, Swiss franc dengan Japanese yen. Okay, CAD CHF Canadian dollar dengan Swiss franc. Okay, baik. Ini market watch lah. Kalau kata dah tengok macam mana cara penggunaan metafor semua, akan tahulah mana nak tekan benda ni, macam mana dia keluar semua kan. Okey, baik. So kita ada 8 major currency. Major currency berbeza dengan major pair, dia tak sama. Dan kita ada a few example untuk minor currency. HKD ni Hong Kong dollar, SGD ni Singaporean dollar, IDR ni Indian rupee, MYR ni Malaysian ringgit. Okey, baik. So saya kira topik ni tak berapa susah. Seterusnya kita masuk kepada peringkat pair pula. Baik. So untuk pair, kita ada dua pembahagian untuk pair. Yang pertama major pair. Okey, yang pertama major pair, yang kedua minor pair. Okey, kita ada dua pembahagian. Okey. Kalau tuan-tuan perhatikan pada bahagian atas ni, kita ada 8 currency. Okey, kita ada 8 currency. Mana-mana currency yang dalam ni, yang dalam kotak saya sekarang ni, sekiranya digandingkan dengan US dollar. Okey, sekiranya digandingkan dengan US dollar, makanya dia akan dikenali sebagai
major pair. Okay, kita tengok Euro USD, GBP USD, AU, UJ, USHEF, NU dan UCAD. Saya sebut terus dalam keadaan short form. Kadang-kadang kalau kata korang dah masuk dalam grup forex, mana-mana grup forex ke apa ke, so korang akan dengar orang sebut perkataan yang short form. Lebih kurang macam itulah bunyi dia, ya. Baik. So dekat sini kita boleh nampak USD dalam dia punya pairing dia yang sendiri ada 4 pair yang USD ni dia berperanan sebagai code dan ada 3 pair di mana USD ini berperanan sebagai base. Mana dia pair yang USD berperanan sebagai code? Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD. Nampak dia duduk dekat belakang. Saya highlightkan dia dengan font yang berwarna merah. Manakala sekiranya USD di depan, kita kenal dia sebagai base, USD sebagai base. Dan ada 3 currency, ada 3 pair, bukan currency, yang mana USD berperanan sebagai base. Okay, so 4 pair, 3 base. Okay, seterusnya kita pergi kepada Euro. Okay, untuk Euro ni keseluruhannya 7 pair semuanya USD Euro sebagai base. Kenapa 7? Dekat sini ada 6 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni dia satu lagi kat sini. Okay, so semuanya Euro 7 sebagai base. Okay, seterusnya kita pergi pula dekat GBP. GBP dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dekat bawah ni state 6 pair sebagai base, 1 pair sebagai code. Mana satu lagi pair? Dekat sini. Okey, kita dah ada 6 base. Mana lagi satu code? Dekat mana? Dekat sini. Okey. Jadi sekarang ni saya buat balik. Okey, ini GBP sebagai base. Okey. Situ ada 6 lah. Okey. And then yang di sini pula GBP sebagai code. Okey. Situ ada 1. Jadi 6 pair sebagai base, GBP sebagai base dan 1 pair GBP sebagai code. Baik. Seterusnya untuk AUD. Dekat sini ada 4, ada 5 pair sebagai base dan ada 2 pair sebagai code. Jadi sekarang ni ini dia AUD sebagai base yang berperanan sebagai base, tambahkan dengan yang lain-lain dekat sini yang tersenarai di sini, dia akan dapat 5 lah. Seterusnya dekat mana yang dikatakan AUD sebagai kod? Dekat bahagian sini dan juga di sini. Okey. Ada dua pair di mana AUD berperanan sebagai kod. Okey. Seterusnya untuk JPY. JPY ni semuanya dia sebagai kod. Semua. Dia tidak ada langsung yang JPY sebagai base, tak ada. Baik. USD JPY, Euro JPY, GBP JPY, AUD JPY. Situ dah ada 4, termasuk yang ada dekat sini 3. Jadi semuanya 7. Okey, seterusnya kita pergi kepada CHF. Okey. Untuk CHF, 1 pair sebagai base and then 6 pair lagi sebagai code. Ni dia yang sebagai base dekat situ. Okey. Yang lain-lain sebagai code dekat mana? USD CHF dekat sini, Euro CHF dekat sini, GBP CHF dekat sini, AUD CHF dekat sini, NZD CHF, CAD CHF sini dah 2, campur 4 dekat sini jadi 6. Kemudian CHF JPY dekat sini sebagai CHF sebagai base, ada 1 sahaja. Okey, baik. So clear yang tu untuk CHF. Seterusnya untuk NZD. Okey. Untuk NZD ada 4 pair di mana NZD sebagai base dan 3 pair NZD sebagai code. NZD yang pertama sebagai base, okey, NZD yang kedua sebagai base, NZD yang ketiga sebagai base dan seterusnya yang inilah NZD yang keempat, NZD CAD. So kita selesai untuk base bagi NZD. Seterusnya untuk code pula dekat mana? Euro NZD, GBP NZD, AUD NZD. Ini dia. 3 pair di mana NZD berperanan sebagai code. Okey, selesai dekat situ. Just saya nak buat sharing lah. Actually benda ni dia ada kaitan dengan correlation.
kalau kata siapa yang dah lama dalam bidang teknikal dan dah macam-macam teknik dia belajar, okey, benda ni sebenarnya dia ada kaitan dengan correlation sebenarnya. Tapi saya sendiri tak memberikan fokus kepada research ni sebab saya more to data. Just this is just a sharing lah. Kalau tuan-tuan perhatikan dekat pada bahagian bawah ni, kita boleh nampak dia punya gandingan-gandingan dia. Okey. USD 4 pair USD bertindak sebagai kod dan 3 pair sebagai base. Okey. Saya tunjuk pairing dia. Okey, kejap Okey. Nampak tak NZD? Di mana kedudukan NZD 4 pair NZD sebagai base, manakala 3 pair NZD sebagai kod. Dia berlawanan. Dia berlawanan dengan USD. Okey. Saya pakai warna lain. Okey. Okey. C-Chef sebagai kod. Okey. JPY sebagai kod. So mana pairing dia dengan euro. Okey. Dan kita cari satu lagi pairing. Ini dia pairing dia. Satu lagi contoh, bukan pairing, CHF. Okey. CHF 1 pair sebagai base, 6 pair sebagai kod. Manakala GBP, kalau kita perhatikan, perkara sebaliknya yang berlaku. Dan AUD ni dia in the middle, dia tengah-tengah. Positioning dia tu. Okey. Benda ni menarik sebenarnya, dan saya pun, sebab saya tak memberikan ruang masa dan fokus saya terhadap benda ni, so it is just knowledge je lah yang saya boleh share. Di mana kita boleh nampak dia seolah-olah macam mirroring. Dia seolah-olah macam mirroring. Tapi macam mana nak kaitkan dengan technical dan sebagainya, yang tu saya tak mampulah sebab saya tak buat research untuk yang ini. Tapi this is just a sharing lah. Okay. Baik. So dalam topik ni kita telah membincangkan berkenaan dengan jenis currency. Okay. Ada dua, major dan minor. Seterusnya berkenaan dengan pair. Major pair apa dia, minor pair apa dia. Okay. So ini syllabus by Bada lah. Dan seterusnya kita boleh nampak kat sini, kalau kata kita nak baca contoh, okey, Great Britain Pound GU. Okey, Great Britain Pound versus dollar. Okey, yang bawah ni New Zealand dollar versus Canadian dollar. Kalau kata nak tahu dia punya details lah, nak tahu dia punya details, sebab dekat sini saya tak buat detail, kan? Dia tak ada, dia ada GBP, AUD, CHF, JPY, macam tu je. So might be korang curious nak tahu dia daripada negara mana dan apa nama mata wang dia. Korang boleh je pergi dekat Market Watch tu, tak ada masalah. Letak cursor macam ni, so dia akan appear apa dengan apa. Dia akan describekan benda tu lah. Ataupun korang boleh juga pilih macam ni, klik macam ni, and then right click specification. So dia akan keluar specification ni. Okay. Korang boleh baca dalam ni lah, Euro GBP contract, apa benda semua. Okay. Tapi kalau sekadar nak tahu nama je, macam tu pun boleh, tak ada masalah. Baik, sekian sahaja video untuk kali ini. Saya masih lagi cuba untuk menyusun syllabus sebaiknya, insyaAllah. Nanti kita akan revise balik dan kita akan kemaskan lagi, insyaAllah. Baik, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.